Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya ingin menunjukkan cara-cara bagaimana saya mendapatkan data daripada keempat-empat company yang dipilih. Jadi yang pertama sekali, type sahaja company yang dipilih untuk mendapatkan data tersebut. Sebagai contoh, saya menggunakan data daripada company Apple. Apabila dapat sahaja sebegini, tekan di historical data untuk mendapatkan data. Kemudian tukar kepada tarikh yang dipilih. Sebagai contoh, kumpulan saya memilih tarikh daripada 10 Jun sehingga 10 Jun. Ambil masa sebanyak selama setahun dan data tersebut setiap hari. Kemudian apply dan download data tersebut. Seperti yang kita tahu, kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pertama sekali, hide dahulu, low, close, volume, tinggal adjust close. Dan kita akan membuat returns, akan mengira returns. Pertama sekali, terdapat dua kaedah untuk mencari returns. Yang pertama adalah kaedah LON. Untuk mencari returns menggunakan LON adalah sama dengan LON bracket data yang terkini dibahagikan kepada data yang semalam. Kemudian enter. Sama juga akan digunakan pada tarikh yang seterusnya. Kaedah yang kedua pula adalah sama dengan kurungan data terkini tolak data yang semalam dibahagikan kepada data semalam juga. Dan kemudian enter. Kaedah ini akan diulang pada setiap company yang dipilih. Untuk plot distribution of returns, first kita kena pilih column returns dan tekan insert dan pilih chart yang kita nak. Untuk plot cumulative distribution function of return, first kita kena arrange return value dari smallest value to highest value. Dan kita kena cari probability of the returns value. First kita kena divide the values dengan highest value of returns. Dan kita kena insert the probability value dalam chart yang kita nak. For the number 4 in task 1, I suggest the Apple company because the percent of positive probability is higher than the percent of negative probability. So how to find the probability? First, we count the total of positive and negative return using this formula. Positive equal count if open bracket. For the range, we select all the data in return. The criteria, apostrophe more than 0, close bracket. So we get 132 for positive and we repeat for the negative. Equal count if open bracket, select the range. Less than 0 for negative. Close bracket, enter.
and we get 122 for the negative. After we have found the total for the positive and the negative, we will divide this number over the total of written data, which is 224. So I can write this as 0.52 and 0.48. Next, I will label 0.52 as P1 and 0.48 as P2. For the number 5, we need to compute the expected return, and the formula is this, where X is the possible outcome and P is the probability. To find the expected return, we need to sum up all the positive values in return. And multiply it with P1, which is 0.52, and we must plus with the total all of the negative returns. And multiply it with the P2, 0.48. And enter. So we get the answer, which is 0.128474. This shows us that the Apple company give us profit because we get the positive expected return. Saya dan Afizahin akan meneruskan pembentangan bagi task yang kedua. Baiklah, task kedua kami diarahkan untuk membuat 2 buah portfolio dari 4 buah company yang dipilih menggunakan Excel. Baiklah, 4 buah syarikat yang telah dipilih ialah Amazon, Alibaba, Apple dan juga Nokia. Baiklah, data-data yang kami dapati di dalam Excel ini kami dapatkan dari website Yahoo Finance. Untuk mengira return bagi kedua-dua syarikat ini, kami perlu menggunakan adjusted close data sahaja. Baiklah, untuk mengira return kami hanya menggunakan formula harga semasa ditolak dengan harga semalam dan dibahagi dengan harga semalam. Baiklah, untuk mengira mean pula, kami hanya perlu menggunakan formula average, iaitu menulis average kemudian memilih data-data return yang telah kami kira sebentar tadi. Untuk variance pula, kami hanya perlu menggunakan formula var.p kemudian memilih data-data return yang kami telah kira. Dan yang terakhir adalah standard deviation. Kami hanya perlu menggunakan stdevp kemudian memilih data-data return yang telah kami kira sebentar tadi. Hal tersebut juga kami gunakan bagi syarikat yang kedua, iaitu syarikat Alibaba ini. Baiklah, covariance. Untuk mengira covariance, kami hanya perlu menggunakan formula covariance.p kemudian memilih kedua-dua data return bagi kedua-dua syarikat yang telah kami kira sebentar tadi. Covariance ni dia adalah menunjukkan hubungan di antara kedua-dua syarikat ini sekiranya salah satu daripada mereka berubah. Baiklah, yang kedua pula kami mengira correlation. Baiklah, untuk mengira correlation, kami hanya perlu menggunakan formula correl, C-O-R-R-E-L, kemudian kami memilih data return bagi kedua-dua buah syarikat.
dan akhirnya kami akan dapat bagi covariance untuk portfolio yang pertama ini adalah 0.0000305 dan correlation bagi portfolio ini adalah 0.272603. Hal ini menunjukkan bahawa correlation bagi portfolio ini menunjukkan hubungan yang lemah. Baiklah, kita akan teruskan dengan Afi Zahid. Untuk portfolio kedua pula, kami menggunakan data bagi dua buah syarikat, iaitu syarikat Apple yang datanya berada di bahagian sebelah kiri dan juga syarikat Nokia yang datanya berada di bahagian sebelah kanan. Kami menggunakan data untuk adjusted close bagi syarikat Apple untuk mencari nilai return untuk data-data tersebut. Return ini kami dah menggunakan formula current price ditolak. Current price iaitu F3, itu di bahagian sini, ditolakkan dengan previous price iaitu F2 dan dibahagi dengan previous price iaitu F2 juga. Di situ kami mencari nilai bagi data-data yang telah kami kumpulkan. Melalui nilai return ini, kami seterusnya mencari nilai mean untuk data bagi syarikat Apple menggunakan nilai return ini, dan kami menggunakan formula average dan mendapatkan nilai mean bagi syarikat Apple tersebut iaitu 0.00002322. Dan kemudiannya daripada itu juga kami mencari nilai variance bagi syarikat Apple juga dengan menggunakan formula var.p dan menggunakan nilai-nilai return yang telah kami cari tadi dan mendapatkan nilai 0.003339. Dan seterusnya kami juga mencari standard deviation iaitu CCMPRY bagi data return syarikat Apple dengan menggunakan formula stdev.p dan mendapatkan nilai 0.0182734. Seterusnya, kami menggunakan teknik yang sama untuk mencari return bagi syarikat Nokia menggunakan data adjusted close yang telah kami ambil, dan seterusnya kami mencari mean bagi data-data dari syarikat Nokia dan kami mendapatkan negatif 0.000479736 iaitu mean untuk syarikat Nokia ini. Dan seterusnya kami mencari nilai variance pula untuk syarikat Nokia iaitu dan kami mendapatkan 0.000406334. Dan seterusnya menggunakan standard deviation, mencari standard deviation bagi data syarikat Nokia iaitu, dan kami mendapatkan 0.020157729. Daripada kedua-dua nilai data tersebut, kami seterusnya mencari nilai covariance untuk menjagakan hubungan untuk kedua-dua belah syarikat ini dan mencari covariance menggunakan formula covariance.p dan menggunakan nilai return yang telah kita cari tadi dan mendapatkan 0.000019851. Dan seterusnya kami juga mencari nilai correlation untuk mencari hubungan antara kedua-dua belah buah syarikat tersebut juga dan menggunakan formula Corel dan mengambil nilai data return bagi kedua-dua buah syarikat tersebut dan kami mendapatkan 0.523553124. Mulai correlation yang telah kami kira tadi iaitu 0.5 something ini, kami dapat simpulkan bahawa kedua-dua buah syarikat ini mempunyai strong relationship, yang ini mempunyai hubungan yang kuat dari mana kita boleh mendapatkan keuntungan yang tinggi jika kita melabur untuk kedua-dua buah syarikat ini, tetapi mendapatkan juga risiko yang tinggi. Dan dari kesimpulan yang kami boleh buat di sini, mulai portfolio 1 dan portfolio 2, kami mencadangkan bahawa jika anda ingin melabur, pilihlah untuk syarikat yang berada di portfolio pertama, disebabkan portfolio pertama menghasilkan correlation iaitu 0.2, iaitu weak relationship
between di antara kedua-dua buah syarikat ini menunjukkan bahawa dia mempunyai hubungan yang weak lah, tapi mempunyai kerugian kemungkinan untuk rugi itu kurang. Jadi kami suggest untuk memilih portfolio pertama untuk jika anda untuk melabur. Sekian, terima kasih.